Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid Qaryah Kampung Sunggala, Jawatan Kuasa Kampung, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat Allah yang tidak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keafiatan ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita pada hari ini dan pada ketika ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita manfaatkan dengan mengisi peluang kehidupan pada hari ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sama-sama diizinkan untuk berada dalam masjid yang mulia ini pada malam ini bagi menunaikan salat berjemaah dan seterusnya berada dalam majlis ilmu. Sama-sama kita niat i'tikaf, mudah-mudahan keberadaan kita akan beroleh ganjaran berganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam perbincangan yang lalu kita telah menyebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh berkaitan di mana akan datang satu ketika, satu zaman, satu masa di mana umat aku mereka akan menjauhi ataupun lari daripada para ulama dan para fuqaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 jenis ataupun 3 bentuk bencana kepada mereka disebabkan oleh mereka tak mau dekati para ulama dan tak mau dekati para fuqaha. Apabila mereka menjauhkan daripada para ilmuwan, maka mereka akan ketandusan ilmu. Tidak ada ilmu. Jadi apabila umat pada waktu itu tidak ada ilmu, maka mereka hidup dalam kejahilan. Bila mana mereka hidup dalam kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua keberkatan daripada usahanya. Ini akibat daripada lari daripada para ulama dan fuqaha. Allah uji dengan 3 perkara. Dicabut semua keberkatan dari usahanya. Yang kedua, dia akan dipimpin ataupun dikuasai oleh penguasa ataupun pemerintah yang zalim. Yang ketiga, mereka ni akan meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akibat daripada kejahilan umat. Apabila manusia jahil, maka dia akan mendapat pemimpin yang jahil. Apabila mendapat pemimpin yang jahil, maka akan berlaku berbagai bentuk kerosakan dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan betapa penting ilmu. Tujuan untuk kita mendampingi para ulama, mendampingi para ilmuwan, mendampingi para hukama adalah untuk kita memperolehi ilmu. Kerana dengan ilmu kita boleh beramal. Jadi ilmu dan amal ni merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Jadi ilmu adalah salah satu perkara yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang paling mulia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Perkara ini disebut dalam Al-Quran. Sehingga kan
para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai satu sujud penghormatan. Oleh kerana Nabi Adam alaihi salam mempunyai ilmu. Jadi perkataan ilmu dalam Quran ada diterangkan dalam ayat yang berbunyi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maknanya, dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan pengetahuan-pengetahuan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dinyatakan kepada malaikat-malaikat, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikat itu, nyatakan kepadaku keterangan-keterangan, yakni nama-nama benda, jika kamu orang-orang yang benar. Surah Baqarah ayat 31. Jadi para mufassirin, antaranya Imam Al-Qurtubi, memberikan tafsiran lafaz asma dalam ayat wa 'allama Adam al-asma. Lafaz asma itu diartikan sebagai ibrah, yang bermaksud Allah ajarkan ilmu kepada Adam tentang beberapa ibarat ataupun kenyataan-kenyataan. Manakala para ulama yang lain, antaranya Ibn Abbas, Ikrimah dan lain-lain, menafsirkan asma itu adalah semua benda, semua perkara dengan penjelasannya sekali, bukan setakat nama-nama. Jadi semua perkara serta tafsiran dan penjelasan. Dengan kata lain, Allah ajarkan Nabi Adam AS segala sesuatu, sama ada secara global, menyeluruh, ataupun secara terperinci ataupun tafsil, detail lah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS semua perkara dalam keadaan yang begitu detail. Jadi ini berkaitan dengan ilmu, untuk menyediakan Nabi Adam AS mampu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Jadi untuk tujuan itu maka dibekalkan, dilengkapkan Nabi Allah Adam AS dengan ilmu pelbagai. Manakala Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Quran menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Adam alaihi salam tentang rahsia-rahsia bagi menguasai rumus. Rumus ni disebut sebagai logo, bentuk, tentang seluruh nama-nama benda dan juga nama-nama individu, dan segala bentuk yang lain lah, yang sejenis dengannya, termasuk nama-nama haiwan, alam, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain lagi. Jadi berkaitan dengan penafsiran ni banyak perbahasan ulama yang memerincikan perkataan asma. Wa 'allama Adam al-asma. Allah ajar Nabi Adam akan nama-nama. Jadi dari berbagai-bagai jenis pandangan ulama dalam mendefinisikan berkaitan ilmu dengan ayat yang kita sebutkan tadi, dapat kita rumuskan keseluruhannya bahawa ilmu ni merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan satu perkara yang cukup bernilai yang diberikan kepada manusia. Dengan bekalan ilmu tersebut, manusia mampu untuk memikul amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah. Ini sesuai dan selaras
dengan tujuan perutusan manusia ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah, pengurus muka bumi Allah, diurus bumi mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pikul tanggungjawab khalifah di muka bumi ini perlukan ilmu. Untuk tadbir dunia dengan pertimbangan akal yang sihat perlu ilmu. Dengan ilmu ini juga manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai sujud tanda penghormatan. Bukan sujud sembahan, sujud tanda penghormatan dengan keilmuan dan kehebatan Nabi Adam alaihissalam yang dilengkapkan dengan ilmu, pelbagai jenis ilmu. Bahkan berkaitan dengan ilmu ini, dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini ada keterkaitan di antara ilmu dan juga amal melalui ayat yang saya bacakan tadi, yang bermaksud sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan hamba-hambanya adalah daripada kalangan ulama. Kerana dengan ilmu manusia akan bertakwa. Nak boleh takwa tu kena ada ilmu. Walaupun dalam Al-Quran Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu yang lebih bertakwa, yang tinggi ketakwaannya. Walaupun ayat menjelaskan sebegitu, namun untuk memperolehi takwa itu perlu dengan ilmu. Cuma tinggal lagi tahap keilmuan seseorang tu tak sama. Ada yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kecerdasan akal yang tinggi, jangkauan fahamnya tinggi, tentunya kefahamannya berbeza. Hafazan, ingatannya kuat, tentu dia lebih hebat. Tapi dalam hal fardu ain semua orang kena belajar. Sebab ilmu ni kategorikan kepada dua. Pertama fardu ain dan fardu kifayah. Jadi untuk fardu ain ni semua orang, tak kira kerja apa, tak kira bidang apa dia berada, maka wajib dia mempelajari ilmu fardu ain. Ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid wajib. Semua orang kena belajar. Cuma kewajipan untuk mendalami ilmu, untuk ajar pada orang lain, itu fardu kifayah. Fardu kifayah, mendalami ilmu untuk ajarkan kepada orang lain, itu fardu kifayah. Mana kena ada di kalangan penduduk sesebuah tempat sekumpulan yang tafaqquh fid din, yang mendalami ilmu agama, kemudian balik untuk ajar dan ingatkan kaumnya kepada agama. Itu fardu kifayah. Yang fardu ain tadi yang biasa, ilmu untuk mengenal Allah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala wajib. Kemudian kita nak menunaikan salat, puasa, zakat, haji, menyempurnakan keseluruhan rukun Islam, semua dengan ilmu, fardu ain juga. Cuma tinggal lagi kita nak memperoleh ilmu tu, tengok yang mana dulu. Kalau awal mulanya tentulah ilmu tauhid. Diikuti dalam masa yang sama kita nak salat, ilmu salat. Diikuti lepas tu tiba datang bulan puasa, nak kena belajar puasa pula. Kemudian dah cukup apa tu sukatan harta tu,
Nilai harta dah nak kena tahu pula zakat, nak pergi haji kena belajar haji pula. Jadi itu semua antara kefarduan yang semua orang kena tahu, semua orang kena belajar. Manakala fardu kifayah, bukan setakat yang kita faham, iaitu menguruskan jenazah. Bila sebut fardu kifayah tu, dia tip dalam kepala tu urus jenazah. Ya, memang dia merupakan salah satu daripada kefarduan kifayah yang disebutkan dalam kitab fiqh. Kerana benda itu tidak boleh difikirkan oleh manusia. Nak urus jenazah orang Islam, dia tak boleh guna ilmu akal. Ditunjukkan oleh Nabi SAW cara-cara nak menyelenggarakan jenazah. Mula daripada dimandikan, dikafankan, disolatkan hingga dikebumikan. Dia tak boleh nak mereka sendiri. Ada ilmu. Itu fardu kifayah. Dan ada juga ilmu fardu kifayah yang tidak diperincikan. Contohnya meniaga, bermuamalah. Dalam Quran sebut ada perinciannya juga. Bagaimana cara nak bermuamalah dengan muamalah Islam. Kalau orang nak meniaga, atas akad apa? Akad perniagaan yang bagaimana? Mudarabah ke, murabahah ke? Kalau kita nak pinjam duit di bank, atas akad apa? Akad ijarah sumal bai' ke, bagai-bagai term yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh agama. Jadi itu termasuk di antara fardu kifayah untuk segolongan manusia mempelajari, dan menjadi fardu ain kepada orang Islam untuk mempraktikkan muamalat itu dalam kehidupannya. Tahu secara menyeluruh, itu kena fardu kifayah. Tapi tahu secara nak kita kena amalkan, itu fardu ain. Fardu ain. Kita bermuamalah dengan muamalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan fardu kifayah yang lain, ilmu kedoktoran, ilmu sains, ilmu bagai-bagai ilmu yang lain, itu fardu kifayah. Baik, berkaitan dengan ilmu tadi, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu yang lebih tinggi ketakwaannya, yang paling bertakwa. Jadi nak bertakwa pun kena ada ilmu, ada ilmu pengetahuan. Ibnu Katsir, salah seorang mufassir yang terkenal, ketika mengulas ayat, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa adalah hanya ulama yang memahami tentang Allah. Kerana jika pengetahuan mereka semakin mendalam dan semakin sempurna, nescaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin tinggi. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, menyatakan bahawa orang tingkatan ketakwaan tinggi itu akan diperolehi daripada golongan-golongan yang berilmu. Bila mana banyak ilmunya, lagi tinggi, berkualiti ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu menjadi dalil dan juga bukti bahawa orang alim, iaitu orang yang berilmu, adalah lebih tinggi darjatnya daripada orang jahil, seorang ahli ibadah. Saya ulang balik, ayat itu menjadi bukti dan dalil bahawa seorang alim adalah lebih tinggi darjatnya daripada seorang ahli ibadah. Jadi hal ini dikemukakan juga oleh ulama-ulama yang lain. Namun berbeza sedikit dengan pandangan Imam Qurtubi, di mana beliau menekankan amalan takwa ni, amalan sebagai ukuran
dari seseorang yang digelar alim, beliau berkata, siapa yang mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, nescaya ia yakin dengan seksanya ke atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Jadi hal ini juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah daripada Abbas, Rabi' bin Anas berkata, barang siapa yang tak takut kepada Allah, maka ia sama sekali tak layak digelar sebagai orang alim. Jadi kena bertakwa kepada Allah. Kalau tak bertakwa kepada Allah, maka dia tidak boleh digelar sebagai orang yang alim. Mana ada kaitan di antara ilmu dan juga amal. Ilmu dan juga amal. Said Hawa berkata, barang siapa yang semakin bertambah ilmunya kepada Allah, maka ia akan bertambah takut kepadanya. Dan barang siapa yang ilmunya tentang Allah lebih sedikit, maka ia menjadi selamat. Jadi beliau berpandangan sebegitu, bahawa beliau berpandangan bahawa semakin tinggi ilmu seseorang tentang Allah, maka semakin berat risiko yang mesti ditanggung. Ini ujian, makin tinggi makin beratlah ujian yang akan ditanggung oleh seseorang. Jadi sebab itulah ujian tu dia bergantung kepada individu, kemampuan individu. Kalau Allah uji kita berat, mungkin itulah yang kita mampu, berpadanan dengan level dan tingkatan kita pada waktu itu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi kita memperkatakan tentang hubungan di antara ilmu dan juga amal. Ya. Hubungan di antara ilmu dan juga amal. Jadi dia mempunyai perkaitan yang begitu rapat. Ya. Dalam suratul Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan yang tak rugi di kalangan manusia iaitu orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, dan bukan setakat beriman, wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Dan tak cukup dengan itu, wa tawasaw bil haqq, yang berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa di kalangan manusia yang untung iaitu mereka yang beriman dan beramal soleh, dalam masa yang sama mereka melakukan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks pesan kepada kebenaran. Beritahu ni betul, yang ni yang salah. Kan senang untuk memperkatakan yang benar, kerana untuk memperkatakan kebenaran ni dia akan menanggung risiko pelbagai. Sebab tak semua orang suka. Ada orang suka, biar salah tak apa, senang sikit. Jadi bila cakap perkara yang benar, dia berisiko. Kalau orang bekerja mungkin boleh ditukarkan tempat kerja, ataupun boleh menyebabkan pangkat tak naik. Sebab apa? Sebab bahana memperkatakan yang benar. Sebab tu pahit untuk mengatakan perkara yang benar. Tapi itulah yang dianjurkan oleh agama, itulah yang disuruh oleh agama. Wa tawasaw bil haqq dan wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan kepada kesabaran. Berpesan-pesan kepada kesabaran. Di kalangan manusia ada yang ditimpa musibah, pesan kepada sabar. Ada yang ditimpa berbagai-bagai ujian, kita pesan supaya dia
bersabar. Ada kaitan di antara cakap benar dan sabar. Ya. Jadi bila seseorang cakap benar, jadi tentunya akan ada risiko mendatang yang dia perlu sabar menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nilai manusia berkualiti, iaitu mereka yang beriman dan beramal soleh dan melakukan kerja dakwah. Dalam arti kata, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ini merupakan satu kita katakan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada segolongan manusia sebagai khairu ummah. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ini bentuk pengiktirafan yang Allah bagi kepada kita semua di kalangan orang-orang beriman. Kamu adalah sebaik-baik umat. Begitu juga disebut dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan yang melakukan keadilan di kalangan manusia. Berbalik kepada ayat yang mula tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Baik itu bila mana kita melaksanakan tugas ta'muruna bil ma'ruf. Tugas apa? Ajak orang melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan cegah orang daripada melakukan kejahatan. Ini peranan yang besar. Tanggungjawab yang besar. Bukan setakat kita jaga diri kita, bahkan kita kena menjaga orang lain. Jaga masyarakat, jaga negara dengan peranan amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu tanggungjawab yang besar. Jadi oleh kerana tanggungjawab yang besar inilah, maka perlunya ilmu pengetahuan, perlunya amal, perlunya penghayatan, perlunya akhlak yang baik. Kerana sesuai dengan tanggungjawab dan peranan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah pikulkan di bahu kita, iaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu maka usaha menuntut ilmu ni perlu berterusan. Tidak ada penghujung dan kesudahannya. Kita belajar daripada kita mula berfikir, berakal hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Proses pembelajaran tu kena senantiasa berterusan. Kerana kita ni akan sentiasa lupa. Kalau tak belajar pun ingat mengingat, tazkirah macam malam ni. Semua benda yang kita sebutkan mungkin dah ada maklumat dah. Cuma nak diperingatkan, ataupun mungkin dulu fahamnya berbeza dengan faham pada malam ini. Kefahaman tu Tuhan bagi dia sedikit demi sedikit, semakin lama semakin faham, semakin lama semakin faham. Jadi kefahaman ni merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan dia beroleh kebaikan, nescaya dia Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kefahaman dalam urusan agama. Jadi kefahaman ni merupakan anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang menuntut ilmu. Jadi mafhum daripada hadis yang kita sebutkan tadi, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, dapat kita faham bahawa jika Allah Subhanahu wa taala nakkan sesuatu kebaikan kepada seseorang, maka dia, yakni Allah, akan menganugerahkan ilmu agama kepada orang tersebut. Jadi maksud kebaikan di sini boleh bermakna keselamatan dan kebahagiaan. Siapa yang Allah nakkan diri dia beroleh keselamatan dan kebahagiaan, maka Allah akan bagi dia faham berkaitan urusan agama. Kebahagiaan dan keselamatan ini bukan setakat di dunia, malah kebahagiaan yang kekal abadi apabila di hari akhirat.
Inilah merupakan keistimewaan Islam yang menjanjikan kebahagiaan dan keselamatan bukan sekadar di dunia, bahkan sampai ke hari akhirat. Jadi ini merupakan anugerah yang besar daripada Allah SWT, iaitu anugerah diberikan kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan dalil yang menunjukkan perkara ini amatlah banyak. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, sama ada laki-laki maupun perempuan, sedang ia pun beriman, maka mereka akan masuk syurga, dan mereka tiada dianiaya walau sedikit pun. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi panjang perbahasan kaitan di antara ilmu dan amal ini. Cuma saya nak terus masuk kepada rumusan perbincangan, di mana apa yang boleh kita rumuskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan ilmu kepada manusia bagi membolehkan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi dan mentadbir dunia ini. Dengan kelebihan ilmu inilah manusia akan jadi makhluk yang paling mulia sekiranya mampu berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia akan jadi makhluk yang paling mulia bila mana dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau dia tidak amalkan ilmunya, maka dia tidak akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ilmu itulah yang menjadikan dia seorang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut orang alim adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga diri dia sangat takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan demikian, seseorang yang tak beramal soleh sekalipun, ia memiliki berbagai jenis ilmu, termasuk ilmu agama, dengan sendirinya gugur sebutan sebagai seorang alim. Jadi kalau dia ada ilmu tapi tak amal, maka dia tidak boleh digelar sebagai seorang yang alim. Sebab itulah apabila kita sebut, oh alim dia ni, dia bukan menunjukkan kepada banyak ilmu semata-mata, bahkan dia menunjukkan kepada ketinggian ilmu dan amal. Barulah orang itu dilabelkan sebagai orang yang alim. Kalau berilmu semata-mata, masyarakat tidak akan iktiraf dia sebagai seorang yang alim. Mesti dikaitkan dengan ilmu amal. Jadi hubung kait di antara ilmu dan amal ini umpama ruh dan juga jasad. Jadi kalau jasad berpisah dengan ruh, berpisah dengan jasad, maka tak ada apa-apa di dunia, tak ada apa-apa. Ibarat bapa dengan anak, nak menunjukkan kepada rapat hubungan di antara ilmu dan juga amal. Jadi amalan ini muncul kerana adanya ilmu, dan ilmu tidak akan muncul kerana adanya amalan. Kita beramal tapi ilmu tak ada, maka amalan itu tidak akan sempurna tanpa ada ilmu. Maka daripada ilmu itulah yang menyebabkan kita punya amalan menjadi sempurna dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masakan mampu kita melaksanakan salat sempurna tanpa ilmu yang mendalam tentang salat, tanpa kita mengetahui rahsia-rahsia setiap pergerakan dalam salat, semua dengan ilmu. Mula dengan takbiratul ihram, memahami falsafah takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika nak memulakan salat. Takbir yang menunjukkan bahawa kita berada dalam solat, mana kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat dengan kalimah mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Putuskan hubungan kita dengan dunia, tumpukan
doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana salat merupakan doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat pada segi bahasa artinya doa. Keseluruhan perbuatan bacaan daripada awal hingga akhir semuanya doa. Mula dengan doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, semuanya merupakan doa. Doa iftitah ni merupakan adab awal mula kita nak berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala, nyatakan ungkapan Allahu akbar kabira, membesarkan Allah, walhamdulillahi katsira tahmid, dan seterusnya. Diikuti dengan apa lagi? Baca Fatihah, baca surah, dan hinggalah salam. Jadi semua itu dapat kita laksanakan dengan sempurna bila mana kita ada ilmu. Apabila tidak ada ilmu, dia akan jadi ikut-ikutan. Dia akan jadi ikut-ikutan. Bila jadi ikut-ikutan, maka tidak ada penghayatan. Tidak ada penghayatan dalam solat. Apabila tidak ada penghayatan, maka kita tidak tahu apa yang kita buat. Apabila kita tidak tahu apa yang kita buat, macam mana solat tu nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tak tahu apa yang kita buat, tak tahu apa yang kita lakukan, sedangkan kita melakukan satu perkara yang besar untuk kita mengadu dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan waktu. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peningkatan ilmu, dengan kesungguhan kita untuk belajar, maka Allah SWT akan memberikan kefahaman sebaik-baiknya kepada kita, insya-Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Artinya barang siapa masuk kubur tanpa bawa bekalan, maka seolah-olah ia mengharungi lautan tanpa bahtera. Jadi segala amal yang kita lakukan di atas muka dunia ni, jadi itu merupakan bekalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bekalan kita untuk menghadap Allah, bertemu Allah, awal destinasinya adalah kubur. Sebab tu kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang masuk kubur tanpa bekalan, bekalan ni dicari waktu dalam dunia melalui ibadah kita, amal soleh kita. Tiga benda lah yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Itu antara benda-benda perkara yang merupakan bekalan untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak menyediakan bekalan itu, seumpama dia berlayar di tengah lautan tanpa kapal. Duduk tengah lautan, sampan tak ada, bot tak ada, kapal tak ada, maka dia akan tenggelam begitu saja. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehancuran yang sebegitu, sesuai dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa sabda Nabi, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil ghuth. Mayat di alam kuburnya seperti mana orang yang tenggelam yang meminta-minta pertolongan. Bila mana kita masuk ke alam barzakh, pada waktu itu kita diumpamakan sebagai seorang yang tenggelam dalam keadaan yang meminta-minta pertolongan. Jadi ini semua akan berlaku bila mana tidak cukup bekalan sewaktu mana kita berada di dunia. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita bincangkan pada malam ni ada kebaikan untuk semua. Jadi apa yang kita bincangkan pada malam ini iaitu berkaitan dengan kaitan di antara ilmu dan amal. Bagaimana ilmu, amal ini akan meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana takwa meningkat, takwanya tinggi, maka kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini untuk malam ini yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.